Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang glosari dalam perakaunan. Okey, baiklah, apakah itu glosari? Menurut Kamus Bahasa Melayu, Kamus Dewan edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, glosari ialah senarai istilah beserta takrifnya yang disusun menurut abjad khusus bagi sesuatu bidang pengetahuan. Jadi, apakah glosari dalam bidang perakaunan? Okey, kita mulakan glosari kita dengan imbangan duga. Imbangan duga ialah penyata yang dimasukkan senarai baki debit dan baki kredit daripada ledger untuk menyimak keseimbangan jumlah. Jadi, sekiranya jumlah debit dan kredit itu tidak seimbang, kemungkinan ada kesilapan semasa merekodkan ke dalam buku catatan pertama atau semasa memindahkan ke ledger. Oleh itu, semakan perlu dibuat semula daripada awal. Audit pula merupakan pemeriksaan dan pengesahan kira-kira. Ia biasanya dibuat oleh juru audit dalaman atau juru audit luaran yang bertauliah dan profesional. Cukai pula merupakan bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan, perbadanan, syarikat atau barangan untuk perbelanjaan negara. Sebagai contoh, cukai yang dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri sebagai cukai pendapatan. Profesion juga merujuk kepada kerjaya, contohnya akaunten. Profesional ialah gelaran untuk orang yang memiliki kemahiran dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, seorang akaunten mempunyai kelayakan dan mahir dalam melakukan kerja-kerja dalam bidang perakaunan. Profesionalisme pula ialah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran dan cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Seorang akaunten tidak mudah dipengaruhi dalam membuat keputusan kerana mempunyai sifat profesionalisme ini. Majikan ialah pihak yang memberikan pekerjaan atau yang mengusahakan sesuatu perusahaan. Pekerja ialah orang yang bekerja untuk memperoleh pendapatan. Jualan ialah hasil yang dijana daripada aktiviti menjual barang niaga. Sebagai contoh, peniaga membuka perniagaan menjual kain, maka jualan kain itu dirujuk sebagai hasil. Komisen diterima ialah ganjaran kepada usaha peniaga menjual barangan. Contohnya, jika anda menjual barangan untuk pihak lain, kemudian anda akan menerima sejumlah nilai sebagai komisen terhadap jualan tersebut. Sewa diterima pula ialah hasil yang dijana daripada menyewakan premis atau aset kepada pihak luar. Jika anda mempunyai premis dan menyewakannya, lalu anda akan menerima sewa sama ada bulanan atau tahunan daripada pihak tersebut. Faedah simpanan ialah hasil faedah daripada simpanan wang di institusi kewangan seperti bank perdagangan. Contohnya, anda menyimpan sejumlah wang bernilai RM100,000 di dalam bank. Pada hujung tahun kewangan, anda akan menerima sejumlah faedah atas simpanan tersebut bergantung kepada peratus faedah yang telah ditetapkan. Contohnya, 2% daripada RM100,000, maka anda boleh menerima faedah simpanan sebanyak RM2,000 setahun. Okey, dividen ialah hasil yang dijana daripada aktiviti pelaburan atau keuntungan pelaburan. Dalam erti kata lain, dividen ialah pendapatan yang dijana daripada keuntungan sesuatu perniagaan yang diberikan berdasarkan kadar peratus yang tertentu. Okey, kita sambung dengan glosari bahagian yang kedua.
Okey, belian ialah belanja untuk membeli barang niaga. Contohnya, jika perniagaan anda menjual dan menghasilkan kek, maka belian barang niaga di sini ialah tepung, telur, gula, mentega dan lain-lain bahan yang berkaitan dalam menghasilkan kek. Kadar bayaran ialah bayaran bil utiliti seperti bil elektrik, bil air, bil telefon dan juga internet. Belanja am ialah belanja umum yang tidak diklasifikasikan dalam belanja lain. Insurans ialah bayaran premium untuk mendapatkan perlindungan kewangan daripada syarikat insurans. Antara contoh-contoh insurans ialah insurans kebakaran yang sesuai diambil oleh perniagaan. Faedah pinjaman pula merupakan faedah yang dikenakan ke atas pinjaman pokok. Faedah ini akan dikenakan oleh institusi kewangan mengikut kadar peratus yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Hutang lapuk ialah hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip semula dan dihapus kira. Ini boleh terjadi kemungkinan disebabkan oleh penghutang itu sakit ataupun kematian ataupun muflis. Peruntukan hutang ragu ialah anggaran hutang yang tidak dapat dikutip daripada akaun belum terima. Anggaran ini dibuat pada setiap tahun dan peratusnya boleh diselaraskan mengikut kesesuaian semasa perniagaan. Sebagai contoh, 5% peruntukan hutang ragu telah diselaraskan ke atas akaun belum terima. Pertambahan hutang ragu ialah pertambahan dalam anggaran hutang yang mungkin tidak dapat dikutip semula. Ini berlaku seandainya peratus peruntukan hutang ragu yang sebelum ini telah ditetapkan pada kadar 5% contohnya dan diselaraskan semula dan ia meningkat pada tempoh perakaunan semasa contohnya 6%. Pengurangan hutang ragu adalah sebaliknya. Pengurangan dalam anggaran hutang yang mungkin tidak dapat dikutip semula. Sebagai contoh, daripada 6% diselaraskan turun kepada 5%. Susut nilai aset ialah penyusutan nilai aset bukan semasa. Setiap aset bukan semasa yang dibeli, contohnya kenderaan, pasti akan mempunyai susut nilainya untuk tahun-tahun berikutnya. Apakah susut nilai terkumpul? Ia merupakan jumlah penyusutan nilai dalam aset bukan semasa secara kumulatif. Duty import pula ialah cukai yang dikenakan ke atas barangan import. Contoh, jika anda mengimport barangan daripada luar negara dan dibawa masuk ke Malaysia, maka barangan tersebut akan dikenakan duty import. Angkutan masuk merupakan bayaran untuk mengangkut barang niaga ke dalam perniagaan. Sebagai contoh, lori, kapal terbang dan lain-lain perkhidmatan pengangkutan yang digunakan. Angkutan keluar pula merupakan belanja kepada perniagaan. Ia merupakan bayaran untuk mengangkut barang kepada pelanggan. Sama konsep seperti angkutan masuk, cuma yang ini barang dihantar keluar kepada pelanggan. Apakah itu pulangan jualan? Ialah barangan yang telah dijual tetapi dikembalikan oleh pelanggan atau pembeli kepada kita. Contohnya, jika berlaku kerosakan atau tersalah hantar. Pulangan belian ialah barangan yang telah dibeli tetapi dikembalikan semula kepada pembekal dan penjual. Sebagai contoh, jika berlaku sebarang kerosakan atau tersilap hantar. Diskaun diberi ialah potongan harga yang diberikan kepada akaun belum terima jika penerimaan bayaran mengikut terma yang ditetapkan. Diskaun diterima pula ialah potongan harga yang diterima daripada akaun belum bayar apabila bayaran dibuat mengikut terma yang ditetapkan. Okey, cikgu berhenti takat ini sahaja dulu.
Cikgu akan sambung pada video yang akan datang insya-Allah. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.